الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلم ما ينفعنا وارزقنا علما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Fadil Tuan Imam, seluruh barisan saf kepimpinan jawatan kuasa masjid, para bilal, para siap, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Kita dipertemukan sekali lagi dalam masjid kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana ruang dan juga kesempatan seperti malam ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan ini dapat sama-sama kita hadir, dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan, kurniakan kepada kita, yang pada saat ini kita tidak boleh mengira dan juga menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nikmat Allah. Jadi mudah-mudahanlah dengan kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur, orang yang sentiasa merendah diri, orang yang sentiasa makin dekat dengan Allah. Dan pada hakikatnya kita nak sebut bahawasanya bila Allah Subhanahu wa taala menguji sebarang musibah, bala yang kita pernah sebut dulu, bukan sahaja musibah itu kita melihat daripada sudut bala ataupun bencana, tetapi musibah juga bila Allah kurniakan nikmat kita yang banyak. Bila Allah bagi nikmat kita yang banyak, itu juga sebahagian daripada musibah. Kerana apa? Kita bimbang dan kita takut dengan nikmat yang banyak itu menyebabkan kita kufur dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah tak bagi kepada Fir'aun dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang hebat? Akhirnya Fir'aun dia mengaku kata dia Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia mengharapkan kepada dia, dan dia merasakan dia hebat, dia besar. Akhirnya dia kufur kepada Allah. Allah boleh selamat, tak boleh?
Tetapi oleh kerana Allah nak tunjuk kepada kita, kadang-kadang bila Allah berikan kekuasaan, berikan harta yang banyak, kekayaan dan sebagainya, menyebabkan manusia menjadi kufur dan ingkar kepada Allah. Sebab itu harta sebenarnya nikmat, tetapi ingat, harta juga boleh menjadi musibah kepada seseorang. Anak nikmat, tetapi anak kadang-kadang menjadi musibah kalau kita tak boleh mengurus anak kita. Sihat, lapang dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang sihat, tapi dia tak boleh nak mengurus kesihatan yang dia ada tu dengan mengabdikan diri kepada Allah, menyebabkan menjadi satu musibah yang besar kepada dia. Sebab itu syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi boleh berfikir dan juga masih lagi bermuhasabah diri. Siapa sebenarnya kita, di manakah kita akan berada? Pada saat ini kita perlu ataupun kita patut ada di mana? Tuan-tuan, kalau kita nak letih, memang letih. Pakai letih dah tengok dah. Hak letih makan, cara makan. Hak letih jalan, cara berjalan. Letih tak? Letih. Kalau tak ada kerja pun kan, tak ada kerja, letih tak? Bila kata tak ada kerja, dia tak letih tak? Tapi kalau kita boleh mengisi ruang yang ada dengan kita buat benda-benda yang bermanfaat, berfaedah, kita tak akan rasa berat. Letih lah, mengajar lagi letih. Saya boleh daripada pagi tadi, boleh sampai habis tadi. Daripada 9 baru balik saat ni. Habis dia punya pengguru atau dia ulama baru habis. Baru sampai balik pukul 7 tadi. 7 dia ingat tak sempat 7. Jadi insya-Allah kita sama-sama tengok kepada kitab kita lah. Kitab kita Peristiwa Akhir Zaman, 40 hadis. Kita masuk kepada hadis yang ke-7. Hadis ke-7 lah. Okey, hadis ke-7. Betul ya 7 lah. Betul yang minggu lepas, yang sebelum ni kita golongan nanti hadis. Okey. Kita masuk kepada hadis yang ke-7. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita bicara berkait dengan peristiwa akhir zaman. Maknanya bila kita sebut peristiwa akhir zaman ni, akhir-akhir lah, hujung-hujung. Peristiwa yang akan berlaku akhir zaman, sama ada dunia akan kiamat ataupun Allah menunjuk kepada kita beberapa peristiwa-peristiwa yang menandakan kita berada di akhir zaman. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya? Kalau kita tengok bila Nabi SAW, ulama menyebut kepada kita tentang akhir-akhir zaman ini ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman ni, kita ni apa perlu buat? Adakah kita tu fikir tak apalah kot, ikut saja. Kita go through je dah. Kita ikut je dah. Setengah nak jadi kena tak kita ikut dah. Kan? Apakah persiapan sebenarnya? Bila kita berada di penghujung ataupun berada di akhir zaman ni, apakah persiapan kita sebelum kita mati? Itu satu. Yang kedua, kita tadabbur ataupun kita mengambil ibrah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk kepada kita satu peristiwa itu menjadi ibrah kepada kita, menjadi peringatan kepada kita. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melihat sesuatu perkara yang Allah tunjuk itu untuk menjadi ibrah, pengajaran kepada dia. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala dalam buku dia nasihat-nasihat pilihan ini, dia buat main satu kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyebut tentang ada 3 perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita. 3 perkara ni menjadi asas kepada kehidupan. Kita buat panduan lah. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata ada 3 sebelum kita masuk hadis. Antara doktor ingat kan. Sayyidina Ali kata inna min na'imi. Dia kata inna na'imil dunia. Sesungguhnya dia kata daripada sekalian banyak nikmat dunia. Inna na'imid dunia.
inna, dia kata daripada sekalian banyak yang nikmat-nikmat dunia yang kamu dapat ini. Apa Sayyidina Ali kata? Yakfikal islamu. Cukuplah, dia kata, Islam itu sebagai nikmat bagi kamu. Tuan-tuan, kalau kita tengok ungkapan yang disebut oleh Sayyidina Ali, betul kita sebagai seorang Islam. Tapi ada orang tak menghargai dia sebagai orang Islam. Ada orang yang dia tak berbangga dia lahir sebagai seorang Islam. Ada orang yang dia tak ada niat dalam hati dia untuk nak tengok satu hari undang-undang negara berjalan dalam keadaan Islam. Dah, kita tak kisah aku suka tak apa, mengentak aku ikut suka dia dah. Sama dia dah, boyak tu kan. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allim ma yanfa'una wa rzuqna 'ilma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Fadil Tuan Imam, seluruh barisan saf kepimpinan jawatan kuasa masjid, para bilal, para siap, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dipertemukan sekali lagi dalam masjid kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana ruang dan juga kesempatan seperti malam ini Allah berikan kepada kita ruang dan kesempatan ini dapat sama-sama kita hadir dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan, kurniakan kepada kita yang pada saat ini kita tidak boleh mengira dan juga menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nikmat Allah. Jadi mudah-mudahanlah dengan kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita sentiasa menjadi orang yang bersyukur, orang yang sentiasa merendah diri, orang yang sentiasa makin dekat dengan Allah. Dan pada hakikatnya kita nak sebut
bahawasanya bila Allah Subhanahu wa taala menguji sebarang musibah, bala yang kita pernah sebut dulu, bukan sahaja musibah itu kita melihat daripada sudut bala ataupun bencana, tetapi musibah juga bila Allah kurniakan nikmat kita yang banyak. Bila Allah bagi nikmat kita yang banyak, itu juga sebahagian daripada musibah. Kerana apa? Kita bimbang dan kita takut dengan nikmat yang banyak itu menyebabkan kita kufur dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah tak bagi kepada Fir'aun? Dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang hebat, akhirnya Fir'aun dia mengaku kata dia Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia mengharapkan kepada dia, dan dia merasakan dia hebat, dia besar. Akhirnya dia kufur kepada Allah. Allah boleh selamat, tak boleh. Tetapi oleh kerana Allah nak tunjuk kepada kita, kadang-kadang bila Allah berikan kekuasaan, berikan harta yang banyak, kekayaan dan sebagainya, menyebabkan manusia menjadi kufur dan ingkar kepada Allah. Sebab itu harta sebenarnya nikmat, tetapi ingat, harta juga boleh menjadi musibah kepada seseorang. Anak nikmat, tetapi anak kadang-kadang menjadi musibah kalau kita tak boleh mengurus anak kita. Sihat, lapang dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang sihat, tapi dia tak boleh nak mengurus kesihatan yang dia ada tu dengan mengabdikan diri kepada Allah, menyebabkan menjadi satu musibah yang besar kepada dia. Sebab itu syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi boleh berfikir dan juga masih lagi bermuhasabah diri. Siapa sebenarnya kita, di manakah kita akan berada, pada saat ini kita perlu ataupun kita patut ada di mana. Tuan-tuan, kalau kita nak letih, memang letih, pakai letih dah tengok dah. Hak letih makan, cara makan. Hak letih jalan, cara berjalan. Letih lah. Letih, kalau tak ada kerja pun tak ada kerja, letih juga. Bila kita tak ada kerja, dia tak letih juga. Tapi kalau kita boleh mengisi ruang yang ada dengan kita buat benda-benda yang bermanfaat, berfaedah, kita tak akan rasa berat. Letih lah, mengajar lagi letih. Saya boleh daripada pagi tadi, baru sampai habis tadi. Daripada 9 baru balik saat ni. Habis dia punya pengguru atau dia ulama, baru habis. Baru sampai balik pukul 7 tadi. 7 dia ingat tak sempat. 7. Jadi insya-Allah kita sama-sama tengok kepada kitab kita lah. Kitab kita Peristiwa Akhir Zaman, 40 hadis. Kita masuk kepada hadis yang ke-7. Hadis ke-7 lah. Okey, hadis ke-7. Betul ya 7 lah. Betul ya, yang minggu lepas, yang sebelum ni kita golongan di hadis. Okey. Kita masuk kepada hadis yang ke-7. Jadi tuan-tuan, hadis yang kita bicara berkait dengan peristiwa akhir zaman. Maknanya bila kita sebut peristiwa akhir zaman ni, akhir-akhir lah, hujung-hujung. Peristiwa yang akan berlaku akhir zaman, sama ada dunia akan kiamat, ataupun Allah mentajallikan, tunjuk kepada kita beberapa peristiwa-peristiwa yang menandakan kita berada di akhir zaman. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya? Kalau kita tengok bila Nabi SAW, ulama menyebut kepada kita tentang akhir-akhir zaman ini ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman ni, kita ni apa perlu buat? Adakah kita tu fikir tak apalah kot, ikut aja. Kita go through je dah. Kita ikut je dah. Setengah nak jadi kena tak kita ikut kan? Apakah persiapan sebenarnya? Bila kita berada di penghujung ataupun berada di akhir zaman ni, apakah persiapan kita sebelum kita mati? Itu satu. Yang kedua, kita tadabbur ataupun kita mengambil ibrah. Bila Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kita satu peristiwa itu menjadi ibrah kepada kita, menjadi peringatan kepada kita. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat sesuatu
perkara yang Allah tunjuk itu, kan, untuk menjadi ibrah, pengajaran kepada dia. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala dalam buku dia nasihat-nasihat pilihan ini, dia buat main satu kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyebut tentang ada 3 perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita. 3 perkara ni menjadi asas kepada kehidupan. Kita buat panduan lah. Tuan-tuan. Sayyidina Ali kata ada 3 sebelum kita masuk hadis. Entah kalau teringat kan. Sayyidina Ali kata inna min na'imi. Dia kata inna na'imil dunia. Sesungguhnya dia kata daripada sekalian banyak nikmat dunia. Inna na'imid dunia. Dia kata daripada sekalian banyak yang nikmat-nikmat dunia yang kamu dapat ini. Apa Sayyidina Ali kata? Yakfikal islamu. Cukuplah, dia kata, Islam itu sebagai nikmat bagi kamu. Tuan-tuan, kalau kita tengok ungkapan yang disebut oleh Sayyidina Ali, betul kita sebagai seorang Islam. Tapi ada orang tak menghargai dia sebagai orang Islam. Ada orang yang dia tak berbangga dia lahir sebagai seorang Islam. Ada orang yang dia tak ada niat dalam hati dia untuk nak tengok satu hari undang-undang negara berjalan dalam keadaan Islam. Dah, kita tak kisah aku suka apa, mengintah aku ikut suka dia lah. Sama dia lah, boyak tu kan. Dia kata sama dia, aku suka siapa. Dah. Sebab tu Sayyidina Ali kata inna minna aimil dunia. Sekalian banyak yang kamu dapat nikmat dunia ni yakfikal Islam. Cukup dengan kamu dapat nikmat kamu sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, kita syukur, kita sujud syukur kerana kita lahir sampai hari ni kita sebagai orang Islam. Ada orang yang Islam dulu tapi dia main tengah jalan dia jadi kelang kelabut. Macam Allah kan, negara kita ni jadi kelang kelabut. Bahasa saya pun bukanlah suka kata orang tapi nak sebut kata tu pula. Jadi haru biru. Kita pun tak tahu nak baca lah. Cempura tak cempura. Jadi guna kita ikut perkembangan mana nak kena tengok kan, nak kena tahu juga kali macam kita tak tahu apa negara aku nak kena tahu juga lagi orang buat lebih kurang mana kita kena tahu tapi bila kita ikut perkembangan menyebabkan kadang-kadang bercelahu sak koni tengok cara awal tu nampak boleh kira main-main 2-3 minit jadi boleh pula. Ni bukanlah kita nak sebut politik, semua nak sebut suasana. Sebab itulah bila Sayyidina Ali kata, bila kamu dapat nikmat kamu sebagai seorang Islam, nikmat yang cukup besar sebenarnya. Tuan-tuan, siapa tak mau tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Madinah. Orang tak kenal Nabi. Orang tak kenal Nabi setelah mana peristiwa hijrah. Tahun ke-8 hijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Nabi berjaya menyusun. Nabi berjaya mentarbiah, mendidik orang-orang Madinah. Yang dikenali sebagai orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin ialah mereka yang berhijrah bersama dengan Nabi. Orang Ansar ini golongan yang menerima Nabi. Orang tiba tak kenal Nabi, tapi bila Nabi sampai, sayang lebih daripada orang-orang Mekah menyayangi Nabi. Kira kenal tak kenal? Tak tahu. Ini Allah nak tunjuk, nak abang. Sebab itu di kalangan para sahabat pun bukan semua orang Arab. Di kalangan orang sahabat bukan semua orang Arab. Kalau ikut Nabi mesti berbangga dengan orang Arab lah. Sebab Nabi orang Arab, Quraisy orang Arab.
Nanti sahabat tu orang Arab, tapi dalam sahabat itu bercampur. Ada mai dari Afrika, mai daripada apa nama Bilal, bukan mai bukan daripada orang Arab. Afrika orang Bilal. Berbagai-bagai kulit, berbagai-bagai warna. Percakapan berbeza-beza. Bahasa walaupun bahasa Arab, ada fasahahnya, ada amiyahnya sebagainya. Tapi Nabi boleh mempertautkan, persaudarakan di antara mereka. Ini Islam. Islam bukan bermusuh. Islam dia akan cuba menyatu padukan umat Islam. Itu Islam. Kerjasama membangun negara, tanggungjawab yang diperintah oleh Allah. Nabi boleh mendidik, Nabi boleh membina kerajaan Madinah. Nabi boleh, lepas itu Nabi Fatahul Makkah, pembukaan kota Makkah. Daripada masyarakat yang jahat, yang tak kenal usir Nabi, tak mau beriman dengan Nabi, akhirnya Allah membentuk, memberi kejayaan kepada Nabi dengan Fatahul Makkah. Sebab itulah bila Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Allah kata al-yawma akmal, pada hari ini. Hari ini berjaya, Nabi berjaya menyampaikan Islam, Nabi berjaya mengislamkan masyarakat yang pada awalnya mereka tak kenal sesama sendiri, berkelahi bergaduh. Nabi boleh membina sebuah negara hebat Madinah. Nabi boleh membina, membuka kota Makkah. Maka Allah kata pada hari ini Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurnalah agama Islam itu. Satu kejayaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurnalah agama bagi kamu. Nabi Allah kata, wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Dalam orang tak mau kepada Islam, dalam orang tak mau kepada Islam, dalam orang tak kenal Islam, menyebabkan orang beriman dengan Nabi dan berpegang teguh dengan Islam. Mai zaman kita orang nak tolak Islam, tak mau. Kita pun tak tahu, pening, mengaku Islam tapi tak mau menerima Islam. Maka inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, maknanya asas dalam kehidupan kamu ialah inna min na'amil dunia yakfikal Islam, dia kata. Daripada sekian banyak nikmat-nikmat yang dunia ni yang kamu dapat, Sayyidina Ali kata cukup dengan Islam sebagai nikmat bagi kamu. Satu. Itu baru satu. Yang kedua, wa inna min syughlin, dia kata, Sayyidina Ali kata, wa inna min syughlin yakfika ta'atu syughlan, daripada sekalian banyak apa? Banyak kesibukan, masa kita sibuk. Sayyidina Ali kata, wa inna minasy-syughli, daripada kebanyakan kamu sibuk, kesibukan kamu urus sibuk ni, yakfika, dia kata ta'atun syughlan, cukup dengan hanya kamu taat kepada Allah sebagai kesibukan bagi kamu. Dia nak apa? Dia nak apa? Jangan sibuk kalau dengan dunia sangat, sibuk dengan taat kepada Allah. Sayyidina Ali kata, daripada sekalian banyak kamu menyibukkan diri kamu dengan dunia, sibukkan ni. Cukup, dia kata, dengan kamu taat sebagai apa? Kesibukan pada diri kamu. Sibuk buat ibadat, sibuk cari kebaikan, sibuk menyampaikan dakwah kepada orang kenal Islam. Ni yang kedua. Dua kata ya? Dua. Allah SWT. Yang ketiga, wa inna minal ibrati, dan daripada sekalian banyak ibrah,
Ibrah ni pada pengajaran, pelajaran. Bolehlah mana bawa lebih mahu betul lah. Ha? Daripada sekian banyak ibrah, daripada sekian banyak pengajaran, pelajaran, yakfika al-mautu, ibratan. Cukup dia kata dengan hanya kematian yang kamu dah jumpa, yang kamu dah tengok sebagai pelajaran ataupun sebagai pengajaran bagi kamu. Mati, berapa banyak orang tengok mati tak ada rasa apa. Banyak tu dah. Pergi tengok mati balik, pergi tengok mati balik, tak ada rasa apa. Bayar tak bayar tak. Duk sembang gitu. Mati ni hari-hari. Kan? Dia tak pernah mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada kematian. Kawan itu, jiran itu, rakan itu, adik-beradik itu, satu hari dia juga jadi begitu. Ada? Siapa rasa apa? Tak ada rasa apa. Kan? Bukan kata tak ada. Ada aja itu. Ada apa tu? Sebab tu Sayyidina Ali kata daripada sekian banyak ibrah ni, pelajaran ini, yakfika. Dia kata cukuplah dengan al-mautu, mati itu, ibratan, menjadi pengajaran ataupun pelajaran kepada kamu. 3 benda ni tuan. Tulis elok-elok, hafal elok-elok, ingat elok. Maknanya inilah asas kehidupan. Sebagai orang beriman, maka dia tak terlepas daripada benda ni. Kita dapat semua. Kita nak Allah bagi, Allah bagi. Tapi takutlah bila diberi itu, takut sebagai istidrak kepada kita. Biar sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Tengok ni kita habis mengajar lah. Ni ada bola lah. Kan? Tak kena. Tak kita tuan. Kan? Bukan berhenti kan? Berhenti tu lah. Kita baca lagi kan. Bola tu kan. Tak lah kalah kamu nak. Tak. Okey, hadis ke-7. Golongan yang sentiasa menang. Kita ustaz dah sebut bola, tu tak ingat lah. Tak ingat boleh. Dengan bayarnya tak ingat bola. Dia berpo pula. Orang ni dah gol. Okey. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Rawahu Al-Bukhari. Mata hadis dia pendek sebagai. Tadi dia. Golongan apa? Golongan yang sentiasa menang. Nak tengok siapa ni? Kita ada tak masuk ni? Qala musannif rahimallahu ta'ala. Daripada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa berjaya. Nah ni kita duk kalut ni dengan jabatan Perdana Menteri ekstrim dan sebagainya lah kan, sementara. Tak boleh lantik ke? Masuk dom, masuk Dewan Rakyat, tak boleh pula Dewan Rakyat, speaker tak pakai, tak cukup. Sebab tak dibutirkan apa yang nak dibincangkan. Speaker tolak. Tak sidang hari Senin. Hari Senin bila kita tak tahu? Hari Senin kita. Berapa hari Senin pun kita tak tahu, tunggu tengok. Mungkin tak Senin, tunggu depan. Tahun depan kan mana? Senin. Pening kan lah. Kalau kita diikut tak tahu lah. Kita golongan yang sesama Allah pasti akan menang. Islam ni Nabi sebut akan menang. Tapi bila wallahu a'lam, sama ada kita sempat atau tak sempat tu bukan kerja kita lah. Tapi ingat, Nabi kata bang, sentiasalah di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Tapi berjuang bagi betul ya. Niat lillah ta'ala, niat kerana Allah. Duduk dalam jemaah Islam pun berjuang tu kerana Allah, bukan kerana nak pakat, bukan nak jawatan, bukan kerana nak kena istiqomah betul, kena duduk landasan. Zaman Nabi pun ada orang yang berjuang kerana harta. Sebab tu bila duduk dah Bukit Uhud dah, maknanya perform nampak Islam menang lah. Duduk Bukit Uhud tu, musuh lari dah. Tapi oleh kerana dah nampak letak bawah ni buang. Dia duduk di atas, kawan ada bawah, kawan-kawan haji ni duduk baca bendera kepada bawah, dia tu takut pok-pok tu kutik, kutik dia punya harta ghanimah, dia turun, dia tengok tak ada akhir dia turun. Sebab tu dalam perjuangan, dalam kehidupan kita ni mesti walak kepada kepimpinan, walak kepada kepimpinan, kena ada walak. Satu, yang kedua kena siqah, jaya. Ini konsep jamaah.
Ha? Kalau nak kira orang apa nama beri pendapat ni macam-macam. Kan? Macam-macam kalau kita nak terima, kan? Tapi kena wala. Apa yang keluar daripada mulut kepimpinan. Dia takkan buat keputusan sendiri. Ni kalau nak nilah, kalau dalam sudut apa-apalah. Dalam keluarga macam itulah. Kalau ada nak kapal, kepala kapal ni apa, 2-3 orang payah bini cara bini, laki cara laki, jam keren semua bukan nak ambil yang mana. Kena wala. Dari sudut keluarga. Okey. Sentiasa di kalangan kamu ada golongan Nabi kata yang berjaya dalam perjuangan mereka sehingga sampai satu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sentiasa berjaya. Allah sebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjaya orang yang beriman. Ya. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun kan. Qad aflahal mu'minun. Berjaya orang berjaya. Bila wallahu a'lam lah. Tak tahulah kan. Sebab bukan kerja kita. Kerja kita ialah sampai dakwah. Kerja kita ialah berjuang Islam. Kerja kita kena yakin kepada Allah. Kerja kita kena buat kerja. Duk tunggu nganga daftar mengundi pun tak mengundi. Tak daftar. Nak bagi nak. Anak-anak boleh tak suruh apa. Lepas tu nak mengundi marah. Tak ada nama. Cuma kita tak sebut lah. Berdosa kalau pak tu tak tanya. Tapi betul lah. Sebab memilih kepimpinan tu wajib. Bila kita tak tanya anak kita, tak tanya bini kita, tak tanya apa ni cukup dah umur, tak buat, tak usah. Usah. Tapi orang kata kasar kan lah. Dia betul. Sama jawab. Kulukum ra'i. Soalan katanya. Setiap kamu adalah pemimpin, ketua. Kulukum mas'ul. Kamu akan ditanya. Apa tanggungjawab kita? Apa kita buat? Untuk Islam apa kita buat? Untuk tunggu saja kan? Esok kita akan ditanya oleh Allah. Ni. Maknanya kena ada rasa tanggungjawab. Okey. Kalau mau tengok keterangan sikit. Maknanya bahasa Arab dia sebut mubashir, berita. Melayu kata berita. Bashir, khabar. Bashirun wa nazir Allah sebut dalam Quran. Diberitahu kepada kamu tentang berita kegembiraan, wa nazir dan juga peringatan. Nak ingat, Allah nak ingat. Allah turun wahyu kan. Bagaimana Allah turun surah Ar-Rahman kepada Nabi. Pada ketika Nabi ni Nabi nak sampai dakwah ni takut-takut. Turun ayat Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman bukan turun satu surah, turun ayat. Surah Ar-Rahman turun, wahyu sampai. Pada ketika itu Nabi panggil para sahabat. Wahai sahabat, siapa yang berani baca surah ni di depan orang-orang kafir, maka sudah pasti bila mereka dengar, mereka pasti akan masuk Islam, beriman. Sahabat duk tengok aku, siapa nak pergi dulu tak tahu. Takut tu. Bujahah Lahab. Ada seorang budak, Abdullah ibn Mas'ud. Kita dah baca hadis di Abdullah ibn Mas'ud. Ni Abdullah ibn Mas'ud. Yang kita sebut dulu, umur baru nak masuk Islam orang yang ke-6. Tapi dialah yang pergi depan Kaabah, baca tapi tak ada baca habis. Kena tampak dengan Abu Jahal balik gitu kan. Sebab apa? Sebab cinta dan sayang kepada agama. Ni Abdullah ibn Mas'ud kalau kita tengok. Okey. Maknanya Allah kata apa? Allah Subhanahu wa taala sebab bashir apa gembira. Nazir peringatan untuk kita. Maknanya ada Nabi nabak bila kamu dapat keseronokan, kamu dapat kebahagiaan, kamu dapat sakinah. Nabi habaq dalam bentuk hadis. Begitu juga dalam bila satu berita yang Nabi nak habaq tentang apa? Tentang ancaman daripada Allah, Nabi juga sebut. Ni. Kalau musannif, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Maknanya kita ni umat terakhir Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memelihara ke kitabnya ini Al-Quran. Allah janji tak ada siapa yang boleh memusnahkan Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab. Quran ni. Hudan lil muttaqin. Quran ni dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tak hujung kan? Alif Lam Mim zalikal kitab. La raiba fi. Kitab ni jangan kamu ada syak, jangan kamu ada ragu-ragu. Kenapa? Kitab ini Allah berikan kepada orang yang bertakwa.
Orang yang bertakwa dia takkan ragu dengan Quran. Dia yakin dengan Quran. Allah hafal dalam Quran ada 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk dalam tu. Kan? Kita baca Quran ni, baca Quran, Allah bagi pahala, digandakan pahala 10 gandaan pahala. Kan? Kalau kita nak kira lah, kalau kita nak kali berjuta, 30 berjuta lebih pahala kalau kita nak kira pahala. Dan bukan itu kan. Nah, sebab kata Quran ni. Quran tu Allah turun kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, kitab ni jangan kamu ada rasa ragu-ragu. Rasa apa? Wahwah. Kerana dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau kita ambil selain daripada Quran, sesat. Quran habaq dah. Allah habaq dah. Nah, Nabi cerita dah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala janji akan memelihara kitab ni Quran. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah memastikan lahirnya generasi demi generasi. Sebab itulah ada generasi lepas generasi. Nabi Adam kata-kata tu je. Nah, ada umat dia. Ada nabi-nabi yang tak ada umat. Seorang-seorang nabi. Dia seorang-seorang nabi, umat tak ada. Ada. Ha. Ada nabi yang umat dia ramai. Ada nabi yang umat dia sikit. Semua ada. Allah tunjuk dalam Quran, Allah cerita dalam Quran kaum Samud. Golongan ataupun generasi yang Allah musnahkan mereka. Sebab tu Tuan Guru kita kata, bila Allah Subhanahu wa taala nak pastikan lahir generasi lepas generasi itu yang yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukmin di permukaan bumi ini. Nak sebut apa? Tok Guru kita nak sebut maknanya orang boleh ganti dan Islam tetap berdiri. Islam tetap ada, Quran tetap ada. Walaupun orang generasi itu matilah, tapi Quran, Islam tetap berdiri, tetap ada. Orang tak boleh padam cahaya Islam. Orang tak boleh padam. Tijaratan lan tabur, kita bacakan perniagaan yang tidak rugi. Maknanya orang yang baca Quran, orang yang beriman dengan Quran, orang beriman dengan hadis, tijaratan lan tabur. Nabi kata. Perniagaan yang tidak rugi-rugi bila kita ambil Quran sebagai panduan. Masalahnya orang tak mau ikut, tu je. Rugi ya. Ini Nabi sebut recommendation. Nabi recommend maknanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.